Shalom saudara dan saudari sekalian, bertemu lagi kita dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsi mesej dari Pastor Chris yang bertajuk Penguasaan Gereja adalah selama-lamanya. Sebagai ayat pembukaan kita pada hari ini, marilah kita merujuk di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku, dan segala pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Beberapa orang terpegun pada hari ini melihat bahawa gereja Yesus Kristus masih berdiri kuat, lebih besar dan lebih efektif daripada yang sebelum ini. Saya tertanya-tanya, apa yang mereka fikirkan? Mereka telah mengandaikan dan sangat yakin bahawa gereja Yesus Kristus akan dimusnahkan oleh rancangan-rancangan jahat mereka, tetapi andaian mereka itu salah. Sejak dari penubuhan gereja pada hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul 2, ia telah bertahan lebih lama daripada para pengkritiknya, penganiayanya, pembencinya, penentangnya dan semua musuhnya. Ianya mustahil untuk memusnahkan gereja. Ia sesekali tidak akan berlaku. Orang yang bermegah menentang gereja itu jelas sekali telah melupakan sejarah mereka. Ketika gereja masih muda, dalam Kisah Para Rasul, ada orang yang cuba dengan sedaya upaya mereka untuk menyekat gereja, tetapi gereja tetap berjaya mengatasi mereka. Oleh itu, bagi sesiapa atau mana-mana kumpulan yang menganggap bahawa gereja akan pupus atau gagal dan menjadi sejarah, fikiran mereka itu hanyalah sia-sia. Kuasa dan penguasaan gereja itu tiada kesudahannya. Ia mengingatkan kita pada tafsiran mimpi Nebukadnezar yang membingungkan itu dan tidak dapat dijelaskan oleh sesiapa pun, sehingga Tuhan memberikan tafsiran mimpi itu kepada Daniel dalam Daniel 2. Dalam tafsiran Daniel, semua bangunan manusia yang dibina bermula dengan raja sebagai kepala emas, dan semua perak, gangsa, besi dan segala besi yang bercampur dengan tanah liat akan dihancurkan dengan batu yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Kemudian Daniel 2 ayat 44 berkata, dan pada zaman raja-raja ini, Allah semesta langit akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Dan kerajaan itu tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Batu yang tidak dibuat dengan tangan manusia itu adalah daripada Tuhan, dan batu itu memusnahkan seluruh struktur binaan manusia dan membangunkan sebuah kerajaan di mana Alkitab mengatakan bahawa kerajaan itu tidak akan diserahkan kepada bangsa lain. Gereja itu tidak akan sesekali kalah kepada kuasa atau kekuasaan bangsa lain. Pada kesudahannya, ia akan tetap berdiri teguh kerana gereja itu adalah selama-lamanya. Alkitab mengatakan bahawa Yesus adalah ketua gereja, dan hal itu jauh lebih nyata sekali jikalau ditetapkan seorang iman lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini ada dalam Ibrani 7 ayat 15 hingga 16. Haleluya. Baiklah saudara, sebagai penutup, marilah bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Ya Bapa, aku bersukacita mengetahui bahawa gereja Yesus Kristus menjadi semakin kuat dan maju dalam kemuliaan.
Terima kasih atas keberanian anak-anak-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan wahyu kebenaran-Mu yang dikurniakan kepada mereka untuk hidup dengan penuh kemenangan selalu. Dalam nama Yesus, amin. Sebagai renungan tambahan, saudara dan saudari bolehlah merujuk di 1 Timotius 3 ayat 15 dan Efesus 2 ayat 19 hingga 22. Baiklah saudara, sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.